Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri ulang kaji UPKK kita, yang mana pada kali ini kita akan berkongsi ataupun kita akan bincangkan ataupun kita akan mempelajari tajuk sirah bagi tahun 5, okay, yang bertajuk Perkembangan Agama Islam. Okey, perkembangan agama Islam unit yang kelima berkaitan dengan perundangan. Okey. Yang mana kita tahu bahawa Islam adalah agama yang membawa manusia menjalani cara hidup yang dengan sempurna. Selain daripada penekanan terhadap akidah, ibadah, akhlak semasa peringkat awal dakwah. Okey. Rasulullah juga memberikan penekanan tentang sistem perundangan Islam. Okey, memberikan penekanan terhadap sistem perundangan Islam. Dan perundangan Islam yang pertama dalam sejarah Islam bermula pada tahun yang pertama Hijrah, ataupun pada tahun 622 Masihi, iaitu pada tahun yang pertama Hijrah, pada ketika Nabi mula-mula sampai di kota Madinah. Perundangan Islam ini juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia yang dipanggil sebagai Piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Okey, dan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatu padukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu yang utamanya adalah bagi kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. Dan baginda juga telah menukarkan nama asal Madinah iaitu Yasrib kepada Madinah yang bermaksud bandar ataupun yang telah bertamadun. Okay, selain daripada menyatukan masyarakat yang pelbagai kaum, pembentukan Piagam Madinah juga bertujuan untuk membentuk peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Ia membentuk persefahaman di antara orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam serta mewujudkan keamanan di Madinah. Okey, itu antara sebab-sebab berlakunya piagam ataupun terbentuknya Piagam Madinah. Okey, seterusnya. Okey, langkah Rasulullah dalam perundangan. Okey, langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam perundangan ialah langkah yang pertama adalah membina masjid. Okey, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan sahaja tempat untuk beribadah, tetapi masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, nak bersosial, dan turut dijadikan pusat pentadbiran agama Islam ataupun pusat pentadbiran negara di masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So banyak fungsi yang dimainkan ataupun banyak peranan yang dimainkan oleh masjid pada ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian langkah Rasulullah untuk membentuk perundangan Islam yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Okey, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar, orang penduduk asal Madinah, dan Muhajirin, orang-orang Mekah yang pergi berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, langkah ini adalah untuk melahirkan persefahaman antara dua kaum yang mereka ni jaraknya agak jauh dan mereka sebelum ni
tak kenal pun di antara satu sama lain, kemudian pergi dan Rasulullah mempersaudarakan mereka untuk wujudkan persefahaman. Dan secara tidak langsung ia telah membantu kaum Muhajirin memulakan kehidupan yang baru di Madinah dengan pertolongan kaum Ansar. Di samping itu, ia telah mengeratkan ukhuwah Islamiyah dan memupuk sifat ikhlas berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat, ada orang Muhajirin yang seperti Abdurrahman bin Auf yang orang Ansar bagi pertolongan dari sudut memberikan sedikit harta dia untuk Abdurrahman bin Auf ni memulakan perniagaan, sebab Abdurrahman bin Auf ni terkenal dengan seorang yang hebat dalam perniagaan, dan dengan modal yang sedikit tu Sayyidina Abdurrahman bin Auf dapat mengembangkan dia punya empire perniagaan dia sehingga berjaya semula di Madinah. Dan hasil daripada pendapatan yang dia dapat daripada perniagaan dia tu, dia salurkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Okey, kemudian langkah Rasulullah yang ketiga dalam membentuk perundangan Islam ialah dengan membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk sama-sama mereka tu mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman luar dan memberi jaminan bahawa mereka tidak akan diperangi. Okay? Kalau mereka ikut, mereka patuh dengan perjanjian itu, maka orang Yahudi bebas hidup di Madinah. Okay. Seterusnya, kita akan tengok berkaitan dengan kandungan piagam Madinah. Apa yang telah disebutkan di dalam piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah itu. Okey, yang pertama, perkara yang disebutkan dalam antara perkara yang disebutkan dalam piagam Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diakui sebagai ketua negara Madinah. Okey. Rasulullah sebagai pentadbir, ketua pentadbir ataupun ketua negara Madinah. Yang kedua, bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Orang sama ada masyarakat Madinah pada masa itu memeluk Islam ataupun tidak memeluk Islam, mereka bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing yang hidup dalam satu masyarakat yang majmuk. Okey. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kota Madinah bersama-sama, berbilang kaum sama-sama untuk mempertahankan kota Madinah daripada ancaman luar. Yang keempat, bekerjasama dalam bidang ekonomi, sama-sama mengerah tenaga, membanting tulang, bekerja untuk memantapkan ekonomi negara Madinah. Seterusnya, yang kelima, hidup sebagai satu bangsa Madinah. Berbilang kaum itu hidup sebagai satu bangsa, bersatu hati sebagai rakyat Madinah. Yang keenam, menegah permusuhan. Permusuhan ditegah. Maksudnya, jangan berlaku permusuhan di antara kaum di dalam Madinah. Yang ketujuh, dilarang berperang sesama sendiri. Maksudnya dalam kalangan orang-orang Madinah itu sendiri, jangan mereka berperang sesama sendiri. Berperang sesama rakyat Madinah. Kemudian yang ke-8 adalah keselamatan orang bukan Islam terjamin. Dalam piagam Madinah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin keselamatan orang-orang yang bukan Islam. Selagi mana mereka mengikut ataupun menurut apa yang telah digariskan dalam piagam Madinah, yang digariskan dalam perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, prinsip penting perundangan Islam. Prinsip penting dalam perundangan Islam.
pada peringkat awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah merangka dan menyusun Piagam Madinah sebagai satu perundangan untuk kepentingan umat dan pembentukan negara Islam yang kukuh. Kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam menyusun strategi ini patut dicontohi untuk kita ataupun kerajaan yang ada sekarang ni, mana-mana negara sekalipun wajib ataupun patut mencontohi apa yang telah dirangka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sistem pentadbirannya, macam-macam lah. Macam mana nak mentadbir negara. Okey, dakwah Islam semakin berkembang selepas wujudnya sistem perundangan Islam ini. Ia bertepatan dengan fitrah manusia yang lebih tertarik kepada sistem yang adil, lengkap dan tersusun. Okey, melalui sistem perundangan Islam, agama Islam terus berkembang dan tersebar luas ke seluruh dunia walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Okey, hal ini disebabkan sistem perundangan Islam yang telah diteruskan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Okey, kemudian kita akan tengok apakah prinsip-prinsip penting dalam perundangan Islam. Okey, yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum yang utama. Okey, dalam mentadbir sesebuah negara, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Okey, berkaitan dengan apa-apa sekalipun, hukum hukum berkaitan dengan jenayah ke, cara mentadbir ke, semua jadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Okey, kemudian yang kedua, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Umat mesti bersatu untuk menjamin kedaulatan sesebuah negara. Okey. Kemudian kebebasan bergerak dan tinggal dalam negara. Ini prinsip penting dalam perundangan Islam. Kebebasan untuk bergerak dan tinggal di dalam sesebuah negara. Maksudnya tak ada orang yang di kumpulan minoriti, tak ada. Maksudnya orang yang disisihkan, tak ada. Semua orang ada hak yang mempunyai hak untuk kebebasan bergerak dan tinggal di dalam sesebuah negara. Okey, kemudian hak dan tanggungjawab pertahanan dan keamanan negara. Okey, bertanggungjawab dalam mempertahankan keamanan negara. Semua ahli ahli bagi sesebuah negara tu dia wajib dan bertanggungjawab untuk mempertahankan keamanan negara yang dia tinggal. Okey, seterusnya hubungan baik dan saling membantu antara warga negara. Okey, itu prinsip perundangan Islam. Kena ada hubungan yang baik dan saling bantu-membantu di antara warga negara. Jangan satu negara itu warga negaranya berpecah belah, bergaduh, macam-macam lagi lah. Okey, kemudian tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan. Okay, kita kena letakkan diri kita serta pemerintah sebagai orang yang boleh menegakkan keadilan. Kita sendiri jangan amalkan rasuah dan sebagainya. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah yang boleh merosakkan negara. Okey. Dan yang terakhir, prinsip penting perundangan Islam adalah kebebasan beragama dan tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Okey. Sesebuah negara majmuk, contohnya macam kita sekarang pun, Malaysia juga adalah negara majmuk yang berbilang kaum, suku dan bangsa dan diberi kebebasan beragama dan semuanya bertanggungjawab untuk mempertahankan negara kita Malaysia ni. Okey. Semoga prinsip perundangan Islam ni dapat diamalkan dengan lebih baik dan tersusunlah di negara kita ni. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiah. Okey, apa yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perundangan Islam ni yang menyebabkan Islam tu makin berkembang. Apa kesan dia? Apa kesan yang diperkenalkan oleh Rasulullah kepada kita? Okey.
Kesan dia adalah yang pertama, ianya bersesuaian dengan masyarakat yang majmuk. Okey, bersesuaian sesuai dengan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang berbilang kaum. Okey. Kemudian yang kedua, boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Apa yang perundangan yang Rasulullah cipta ni boleh dipatuhi oleh semua penduduk ataupun semua warga negara. Yang ketiga, menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa. Boleh menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa. Yang keempat, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Ini cara Rasulullah. Kalau kita amalkan betul-betul, dapat mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan keamanan kepada semua pihak, kepada semua kaum, kepada semua warga negara. Yang ketujuh, memberi garis panduan pemulihan kaum dan penduduk. Memberi garis panduan untuk memberi garis panduan untuk pemulihan kaum, maksudnya perdamaian kaum itu, sesebuah kaum, sesebuah negara, sesebuah bangsa dalam negara itu. Macam mana cara Rasulullah mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mendamaikan Aus dan Khazraj yang sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah tu, mereka Aus dan Khazraj itu berperang-perang, bermusuh-musuhan. Okey, kemudian yang ketujuh adalah persefahaman penduduk Islam dan yang bukan Islam. Ada wujudnya persefahaman di antara warga negara sama ada beragama Islam dan yang bukan beragama Islam. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan melahirkan suasana politik yang stabil. Kalau kita mengamalkan perundangan Islam yang betul, boleh melahirkan, boleh mewujudkan suasana politik yang stabil. Ini dah berkaitan dengan soalan-soalan yang contoh soalan yang mungkin akan ada dalam peperiksaan UPKK awak berkaitan dengan soalan berbentuk petikan macam ni. Soalan dia berbunyi, dia kata baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Pada peringkat awal Rasulullah SAW menekankan perkara akidah, akhlak, perundangan dalam dakwahnya. Perundangan Islam yang pertama ialah Piagam Madinah yang digubal pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Ia juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Langkah pertama baginda membentuk perundangan Islam ialah dengan membina masjid. Fungsi masjid ialah tempat beribadah, berdakwah, menyelesaikan masalah, bersosial dan sebagai pusat pentadbiran. Itu dia punya petikan. Dan kita tengok pula kepada soalan dia. Yang pertama, tuliskan dua perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Dua perkara yang ditekankan dalam dakwah. Yang pertama, kita boleh tulis kat sini, akidah, akhlak. Kemudian soalan yang kedua, apakah perundangan pertama dalam Islam? Apakah perundangan yang pertama di dalam Islam? Perundangan yang pertama dalam Islam ialah Piagam Piagam Madinah. Madinah. Bilakah Piagam Madinah digubal? Piagam Madinah digubal pada tahun pertama
Hijrah. Okey. Ataupun pada tahun 622 Masihi. Okey. Ataulah. Okey. Kemudian, apakah langkah pertama Rasulullah dalam membentuk perundangan? Apakah langkah pertama Rasulullah dalam membentuk perundangan? Okey, langkah pertama Rasulullah adalah dengan cara membina masjid. Okey, membina masjid. Okey, seterusnya tulis dua fungsi masjid. Tulis dua fungsi masjid. Okey, yang ada dalam petikan tadi adalah tempat menyelesaikan masalah. Okey, kemudian yang kedua adalah sebagai pusat pentadbiran. Okey. Okey, itu adalah contoh-contoh soalan. Mungkin ada soalan yang lain yang dalam bentuk objektif ataupun subjektif, dan dalam bentuk petikan. Okey. Bolehlah tengok mana-mana yang mungkin akan masuk dalam exam. Yang penting semua ni kita kena ingat, kena hafal. Okey. Dan apa yang kita boleh putuskan ataupun sebagai kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ini adalah sistem perundangan Islam adalah yang paling adil kerana berlandaskan Al-Quran dengan As-Sunnah, dan sistem perundangan Islam sesuai untuk semua kaum, masa, bangsa, negara dan sebagainya. Dan undang-undang negara wajib dipatuhi oleh semua rakyat. Kita sebagai rakyat wajib patuhi undang-undang negara. Dan kemurnian negara akan terjamin jika rakyatnya bersatu padu dan mematuhi undang-undang. Okey, saya rasa sekadar itu saja berkaitan dengan pelajaran kita pada kali ini, iaitu perkembangan agama Islam dari sudut perundangan yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ianya menjadi memberi manfaat untuk kita semua, untuk mengulang kaji pelajaran, untuk peperiksaan UPKK, dan bukan setakat itu sahaja. Semoga ia jadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.